Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau buat forum pun bagi herat. Mana faham tak faham sudah. Dah ramai nak cakap kita buat forum. Ambil seorang jadi moderator. Baik. Saya sebagai seorang ustaz pun, kalau tidak ada orang yang menasihati saya, yang mengajar saya, yang check and balance apa yang saya cakap, saya tak akan jadi seorang penceramah yang bagus. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, kena ada orang yang menunjuk, kena ada orang yang mengajar. Walaupun benda tu dah tahu. Benda tu dah tahu dah, Kuala Lumpur straight. Straight je Kuala Lumpur, tapi tetap kena ada signboard. Supaya panduan kita tetap ada. Setengah orang dia tak suka kepada panduan-panduan. Nabi Muhammad ni Jibril tu pandu dia. Supaya tak tersasar, supaya tak ini, tak. Padahal Nabi Muhammad tu confirm tak tersasar. Kalau kita ni manusia biasa yang banyak khilaf, tak ada perangai macam Rasulullah yang tawaduk dengan Jibril, yang hormat pada Jibril, tuan-tuan, salah. Dan kena pula yang keduanya, kena ambil penasihat yang betul. Kena ambil penasihat yang betul. Tuan-tuan ambil penasihat misal macam Hitler ni habis 25%. Ni cerita labu-labi ni. Tuan penasihat 25%. Baik. Apa jadi pada Sidik Segaraga? Kena lelong. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang ketiga yang kita nak ambil daripada kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang siapa-siapa pun tuan-tuan, dalam dunia ni kita duk harap tiga benda ni. Kita harap tiga benda. Siapa-siapa pun nak tiga benda ni. Yang pertama, dia nak harta, dia nak kaya, dia nak senang, dia nak jadi banyak duit. Tak tahu kalau tuan-tuan sini tak mau harta. Kalau tak mau harta, cuba angkat tangan. Macam saya. Semua orang nak harta. Dengan ada duit senang beli samprit. Nah, mazola lah apa. Cuba tak ada duit nak beli mazola apa. Nak beli apa tuan-tuan? Yang kedua, kita minta apa? Kita nak sangat kemuliaan. Tuan-tuan nak, siapa yang tak mau kemuliaan? Orang hormat sana, orang ra'i sini, nak berjalan kapek merah, nak balik kapek merah, siapa tak mau? Nak kemuliaan, orang datang jumpa orang hormat, nombor dua. Nombor tiga, yang manusia nak ni apa? Segala hajat dia dimakbulkan. Dia doa makbul, dia detik dalam hati pun makbul. Akak-akak kita dah 7-8 hari kita puasa ni. Nah, kita terdetik dalam hati. Dalam hati ke mulut cakap, hai, teringin abang kari ketam. Abang pergi beli udang. Saya nak ketam teringin sungguh, bawa nak buat gulai udang, gulai ketam. Pukul 6.30 jiran hantar. Assalamualaikum. Oh, Kak Beda. Apa Kak Beda? Aku ada sikit ni hak ketam. Dapat. Tak payah beli, tak payah tomeh, tak payah masak, satu mangkuk bong orang hantar. Tuan-tuan tak teringin macam tu? Kalau kita dapat ketam, kena beli lagi, kena beratur lagi, nak bayar lagi, kena masak lagi, kena ketam tu pula pandai melawan. Saya duk tengok dalam YouTube tu ketam bawa pisau lawan tu ada. Oi, pandai sungguh ketam hari ni melawan tuan. Yang hak kita nak ni, kalaulah saya dapat gulai ketam, tak payah masak, jiran hantar. Masya Allah, akak-akak teringin udang, jiran hantar. Tak ada apa, dah bagi kat engkau leha, oi aku masak gulai udang, ambil dah sikit. Buka puasa tuan-tuan, suami tanya, mana, siapa bagi gulai udang ni? Kat anak sebelah. Suami punya duduk kacau dalam mangkuk tu, tak jumpa udang tuan. Jumpa-jumpa seekor je. Dia ambilnya penapis, dituang. Tak ada. Suami cakap apa? Seekor je bagi. Kedekut betul. Jumpa semua ni. Saya nak beli awal lagi, pukul 2 lagi, dia kata tak puasa pula. Duk menung, jual putu kacang, rempeyek, tempeyek semuanya ada belakang. Makcik oi, nak ramai ke ni?
Yang duk jual tudung dapat berpuluh-puluh juta ni online. Sahabat saya sebulan dia dapat 350,000 tuan-tuan. Online saja. Ramai kawan dia. Kita pula ada Facebook ngata ke orang bila orang nak friend dengan kita. Duk kutuk, duk maki, duk kata lama-lama unfriend. Kita pula masuk dalam Facebook benda yang tak berjenis. Siapa ya? Apa manfaat? Masak mi udang. Tulis. Petani buka puasa dengan mi udang je. Nampak tu kerja kita. Lagi 5 minit mesej masuk. Amboi sedapnya. Bagilah petua. Kawan ni jawab pula. Tak ajak pun. Kawan ni pula cakap, oh besarnya udang. Kawan ni pula balas pula. Itu pun nak masuk Facebook ke? Perang besar mula berlaku. Tak buka puasa tu. Dia menjawab je. Kau peduli apa? Aku suka aku lah. Tak buka puasa makcik tu. Orang cari duit daripada Facebook, cari duit daripada Instagram sebab kita mencari kawan. Kawan tu nama dia friend. Itulah gunanya. Bayangkan tuan-tuan, saya friend saya dalam Facebook saya 1.3 juta. Tuan-tuan. Ini kalau jadi calon menang ni. Hebohlah surat khabar kata Ustaz Kazim bertanding pilihan raya. Masa bila tuan-tuan? Tak statement mana dia ambil. Saya punya tak nak tanding pilihan raya tuan-tuan. Sewaktu orang duk sibuk nak letak calon apa, saya lari ke Jepun tau. Saya lari ke Jepun jumpa Ultraman. Begini saya tengok Ultraman. Saya masuk dalam Facebook saya tuan-tuan. Nampak Ultraman begini. Kalau saya nak tanding pilihan raya 3 parti minta tuan-tuan. Saya tak mau. Sampai yang paling akhir sekali calon orang bebas kata tak mau tak, kami tak mau, saya tak mau campur politik. Saya bukan reti politik, saya bukan bidang politik, saya tak pandai berpolitik. Saya hanya ceramah aja politik bagi orang lain. The right man on the right job, saya tak reti. Kalaulah kata saya orang politik tuan-tuan, saya bertanding lah. Saya silap sekarang ni MB ke ESCO ke mana, tak payah. Kalau saya MB ke ESCO, saya tak ceramah pada tuan-tuan. Saya lebih suka bercakap, suka berceramah, saya suka. Saya tak mau campur politik. Tapi tuan-tuan orang hentam saya, macam-macam. Hanya berdasarkan kepada laporan akhbar yang tak ambil statement saya pun. Entah mana dia punya sumber, kita pun tak tahu. Sebab tu saya tak nak campur politik. Tambah zaman-zaman sekarang lagi, saya tak berani campur tuan. Yang saya suka main apa? Main kereta. Itu kegemaran saya. Baru ni saya ceramah di Johor baru. Satu artis dia buka restoran. Saya ceramah tempat dia. Bila saya ceramah tuan-tuan, Masya Allah, kereta, meh-meh kereta. GTR ada, Ferrari, Lamborghini ada. Saya ceramah di sini. Yang kereta berpuluh-puluh ni sebelah tempat ceramah. Tengah-tengah saya ceramah, kereta dia bunyi tu. Semua pakat tengok kereta. Saya berhenti. Tuan-tuan nak tengok saya ke nak tengok kereta tuan-tuan? Kereta berapa rapi exhaust. Lah saya cakap tuan-tuan, saya tak heran kereta tu. Di rumah saya ada 2 buah GTR. Saya tak tengok tuan-tuan. Bukan mahal, RM49.9. Saya beli kat sisi minyak tuan-tuan. Kecil je GTR tuan-tuan. Tarik ke belakang dah berjalan sendiri. Lepas seronok tuan-tuan. Sebab tu saya duk tulis dalam Facebook saya benda tu. Pun orang marah saya, kena kutuk kau-kaunya tuan-tuan. Saya tarik, saya kata seronok main kereta mainan ni, road tax, tak kena servis, tak kena insurans, tak kena free semua, saya jawab. Kemudian saya kata lagi, tak apalah lepas ni kalau main kereta betul pun tak apa, minyak akan murah insya-Allah. Itu pun kena tuan-tuan. Astagfirullahalazim tuan. Astagfirullah. Ustaz ni apa ni? Orang baru beranak, sabarlah dulu. Bukan terus boleh berjalan. Baru beranak pun. Yelah, aku suka engkau lah tuan-tuan. Malas aku campur tuan-tuan. Letih tuan-tuan. Sekarang ni zaman semua orang nak marah. Berlaku tuan-tuan. Kalah marah, menang marah. Yang mana faham-faham? Tak faham tu tak? Cuba bawa tenang sikit. Tak boleh jok-jok langsung ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nombor 1. Kalau nak kaya, kena ramai kawan. Jadi tuan-tuan, gunakan benda ni untuk tuan-tuan cari kawan sebanyak-banyaknya.
Jangan cari musuh daripada benda ni. Yang kedua, bagaimana nak jadi kaya? Sedekah. Siapa pun tuan-tuan sedekah. Dalam poket ni ada je duit. Tambah hari Jumaat ni. Jumpa budak bagi, jumpa orang susah bagi, jumpa siapa pun bagi. Sedekah. Saya cakap pada tuan-tuan. Tadi sahabat kita tadi, saya tanya dia, Cik Anwar meninggal tahu ke? Cik Anwar ni PA saya satu kampung lah. Meninggal 9 Mac. Sebulan lepas tu, satu lagi sahabat saya meninggal 10 April. Selang-selang lah. Anwar Batu Kurau, Ustaz Mokhtar pun asal Batu Kurau, saya pun orang Batu Kurau. Anwar meninggal sakit jantung, Mokhtar pun sakit jantung, saya pun sakit jantung. Saya duduk fikir dah tu. Dia ni meninggal 9 Mac, yang ni 10 April, aku mau 11 Mei pula tuan-tuan. Susah hati saya menung dua. Susah hati duduk menung. Elok pula hari tu saya masuk hospital. Dia kata, saya masuk hospital sebab slip disc, tulang belakang saya ni lari pula tulang nombor 3 jatuh katil tuan. Aduh, jatuh katilnya 3 bulan lepas, baru lepas pilihan raya itu terasa. Apa bendanya kebah-kebah, sakit tidur, tak boleh berjalan, tak boleh, rupa slip disc. Rupa tua-tua ni tak boleh jatuh apa pun tuan-tuan. Saya cakap pada tuan-tuan, saya bawa PA saya yang baru pergi ceramah di Singapura. Dia baru ikut saya. Saya kata, Man, pergi ambil tiket, ambil boarding pass. Saya duduk atas kursi, saya kalau duduk atas kursi, saya tak duduk macam ni. Saya duduk bersila. Airport tak airport, saya duduk bersila relax. Pakai pula baju buruk, kepiah pula RM2.5 punya tu. Habis dapat boarding pass. Budiman pass dekat saya pula. Goodies bag. Orang bagi semalam ceramah, dia bagi dekat saya. Saya pun buka, menatang apa ni. Rupanya dia bagi mak. Mak. 5 mak. Cintailah Rasulullah. Loh, cantiknya mak mereka bagi. 5. Gemuk-gemuk pula tu mak dia. Saya kata nak bawa tamana ni, Man, kita nak pergi ke Kuching, Singapura Kuching. Mana boleh bawa beg dah penuh. Tak apalah. Hang ambil satu, saya ambil satu. Hak 3 ni, Man, kita sedekah dekat orang. Kamu tengok nanti bila kita sedekah, Tuhan balas serta-merta ke tidak? Saya pun duduk situ. Bangla 3-4 orang lalu. Assalamualaikum. Saya pun jawab, Waalaikumsalam. Dalam hati saya kata, mesti dia kata aku Bangla juga ni. Tak apalah, muka pun lebih kurang. Mai satu hamba Allah, dia jalan-jalan, dia patah balik. Dia datang balik, Ustaz Kazim ke ni? Ya. Ya Allah, betuahnya saya jumpa dengan Ustaz. Abang nak ke mana boleh tiket? Saya ambil satu mak abang, tak ada apa nak hadiah. Saya hadiahkan mak pada abang. Ya Allah, Ustaz. 6 harakat tak. Saya tak kenal, dia kenal saya lah. Saya tak kenal dia. Dia pun belah dengan mak-mak tu tadi tuan-tuan. Datang pula satu lagi orang. Assalamualaikum, Ustaz Kazim ke ni? Ya Allah, Ustaz. Dia ambil tuan-tuan. Dia salam dengan saya. Saya kata, abang apa? Salah apa benda ni abang? Tak apa Ustaz, sedekah untuk Ustaz. Abang. Boh tuan-tuan. Lah. Tak sampai 5 minit. Ada lagi 2 mak ni tuan-tuan. 2 lagi mak. Saya kata, Man, jom kita pergi makan cendol ke atas, tingkat atas airport Singapura tu, makan di atas. Naik eskalator tu, jumpa makcik tengah duk mop cleaner punya makcik ni. Assalamualaikum Ustaz Kazim. Ya kak. Sihat kak? Sihat Ustaz. Ustaz nak balik mana? Saya nak pergi Kuching kak. Man, bagi dekat akak satu. Saya bagi dekat dia tuan-tuan, dia buka. Ya Allah, dia cium mak tu. Terima kasihnya Ustaz. Sama-sama. Saya pun minta cendol. Bila saya ledak cendol, datang satu pakcik. Assalamualaikum, Ustaz Kazim ke? Ya. Nyembang. Salam lagi. Abang, apa ni bang? Sedekah Ustaz. La ilaha illallah. Habis abang ni tuan-tuan, datang pula suatu pakcik dengan makcik umur dah 70-an. Ustaz, suami saya ni tak sihat. Boleh tak Ustaz doakan?
Saya pun bangun, saya baca doa ini, tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum, baca doa dekat dia. Pak cik tadi ambil duit, bagi lagi dalam poket saya. Abang, saya bukan jampi bang. Sedekah sama awak, kata dia. Duduk saya tuan-tuan makan cendol lagi. Datang satu makcik berlari-lari. Apa hal pula makcik ni? Dia ambil bil saya tu. Kak, apa hal kak? Saya nak bayar untuk awak, kata dia. Dia bayar tuan-tuan, dia bye-bye. Ustaz, sudah bayar tahu. Baik-baik kak, terima kasih kak. Saya kata kalau tahu dia nak belanja 3 mangkuk sebalon tuan-tuan. Satu mangkuk tu RM16.90 cendolnya tuan-tuan. Lah, Singapore dollar tu tuan-tuan. La ilaha illallah. Saya pun buat keluar 3 sampul surat. Man, buka man. Apa benda dia orang bagi? Pakcik yang di bawah tadi tuan-tuan, dia bagi saya $30. Abang yang muda ni tuan-tuan, dia bagi saya $100. Pakcik yang tua yang sakit tadi bagi saya $50. Tak sampai setengah jam, 2 mak yang saya hadiah pada mereka tadi, Allah balas $180. Kalau tuan-tuan yakin dengan Allah, tuan-tuan tak kedekut. Panggil balik tabung tu. Aku boleh masuk, minta balik tabung tu tuan-tuan. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia balas ni, ya Allah. Saya kata dekat Man, nampak tak depan mata hang? Macam mana Allah Ta'ala balas kalau kita bagi kerana Allah? Saya buat ni Man sebab saya nak tunjuk pada kamu, Allah tu maha kaya, Allah tu maha pemurah. 180 ni sesedar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya kata 180 ni ambil kat hang. Saya tak mau. Buat denak saya tak. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah tuan-tuan. Nombor 1, kalau nak jadi kaya, banyak sedekah, tambah-tambah bulan Ramadan ni. Sebab tu Rasulullah, dia bukan suruh orang sedekah. Rasulullah dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, lebih laju sedekahnya daripada angin yang bertiup. Dengan sebab kita bersedekah ni, kerap bersedekah ni tuan-tuan, orang doa banyak. Sakit kita orang ziarah, sakit kita orang doa. Allahu Akbar. Tadi bos tuan-tuan tanya saya, Ustaz macam mana? Sakit sekarang macam mana? Sihat. Tengok muka saya pun sekarang relax. Sihat. Tuan-tuan tahu tak, sampai sekarang orang duk hantar ubat lagi pada saya. Duk hantar lagi suplemen pada saya. Saya tak tahu siapa pula hantar ni. Apa benda aku nak makan. Macam-macam ubat dihantar tuan-tuan. No prep lah, apa ke prep lah, tanpa apa pula tuan-tuan ni. Oh, sampai sekarang ada 2 kotak no prep ni. Ya Allah. Sagi pergi hantar pula galik natang apa pula ni. Isteri saya kata ni bukan menatang. Ni suplemen je lah. Bahasa orang pekan, aku orang kampung. Orang kampung ni bila tengok apa, menatang apa ni. Orang pekan kata tu bukan menatang, tu hanger. Yalah pula lengan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak cakap, bila kita sedekah, Tuhan akan bagi apa? Tambah-tambah dalam bulan Ramadan ni. Yang pertama, ketenangan jiwa. Orang yang kaya ialah orang yang tenang jiwa dia. Dia tak ada stres. Bila tak ada stres, senang tidur. Saya dah bercakap sejam. Senang tak tidur? Subhanallah. Itu maknanya tenang jiwa, relax. Subhanallah. Banyak sedekah tu. Yang mana faham? Tak faham sudah tuan. Ini pukul 2 pagi tak tidur lagi. 1 pagi tak tidur. 3 pagi tak tidur. Dekat-dekat subuh baru tidur. Stres. Kalau kita bagi tuan-tuan, orang doa. Tambah anak yatim bulan puasa. Sebab tu pada bulan Ramadan ni yang paling mewah anak yatim. Tuan-tuan pergi rumah anak yatim. Tutup lah. Tutup. Nak ajak buka puasa, habis. Minta maaf. Minta maaf encik, tiap malam ada encik. Kalau encik nak sponsor tahun depan insya-Allah lah. Tu penyelia anak yatim cakap. Tiap malam NGO, YB, orang kaya, orang kelak, masjid. NGO ngo, tambah K ngo, macam-macam tu. Tiap malam bawa anak yatim buka puasa. Mewah tak? Mewah. Rezeki Tuhan bagi banyak. Daripada kasut sampai ke songkok kita sponsor.
Hebat orang Malaysia. Anak tak yatim berbelai baju. Anak yatim 30 pasang dapat. Anak tak yatim 2 pasang saja. Buka puasa kalau nak mewah, masjid lah anak tu. Menor dekat masjid buka puasa. Tu anak tak yatim. Sebab tu anak tak yatim, dia tanya mak dia, "Mak, bila ayah nak mati?" Mak dia tengok muka. "Mak, ayah aku mati, aku janda tau." Sibuk pun tanya ni. Sebab dia tahu anak yatim di Malaysia lebih mewah daripada tak yatim. Bagus orang Malaysia ni, rajin. Yang kedua, apa kelebihan sedekah? Allah Ta'ala bagi sihat. Bukankah orang kaya orang sihat? Orang sihat tu apa? Boleh makan segala benda, sihat. Makan aiskrim, ngok aiskrim. Cuba tengok orang sakit. Dia jilat aiskrim bagi tahu lah, ngak jilat tu. Nak ke? Macam mana? Aku hanya mampu tengok je. Orang kaya ialah orang boleh makan semua benda. Sotong dia belasah, udang dia belasah, ketam dia belasah. Cuba yang sakit, tak makan mak, ketam pesur dia mak, ketam dia mak. Oh my God. Kaya apa benda ni tak boleh makan, benda ni tak boleh makan. Orang kaya, dia boleh makan semua. Kaya tu. Nak jadi macam tu, sedekah. Yang ketiga, bagaimana, apa sebab kita jadi kaya? Apa sebab kita suruh sedekah? Yang ketiganya, Allah Ta'ala kurniakan pada kita anak-anak yang baik. Yang keempat, dapat suami isteri yang baik. Akak-akak nak dapat suami yang baik, rajin sedekah. Ya Allah, mudah-mudahan aku sedekah ni, kau kurniakanlah aku husband yang paling romantik sekali. Minta. Ini sedekah, tak pernah duk doa, ya Allah, siapalah Mr. Right. Mr. Right dapat Mr. Wrong pada muka kau. Sedekah kurang, duk minta yang right je. Sedekah dulu, bagi dulu, Allah balas kemudian. Ingat, senang nak dapat suami baik zaman sekarang ni. Nak dapat suami jadi tok imam susah.